Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Semenjak dilaporkan media bahawa Najib Razak telah memfailkan satu permohonan pengampunan diraja pada 2 September 2022 berkaitan hukuman yang sedang dijalani sejak 28 Ogos 2022 di penjara Kajang. Pelbagai pihak yang telah lantang bersuara dan mengadu bahawa mana-mana banduan yang masih menghadapi pelbagai pertuduhan jenayah lain di mahkamah sewajarnya dan kononnya tidak berhak untuk memohon pengampunan diraja dan menggesa agar peruntukan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan adalah dipindah untuk tujuan itu. Keperluan pindaan peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang sememangnya sukar diperolehi sokongan majoriti 2/3 yang mana wajib diperolehi untuk tujuan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan, ada cara lain yang lebih praktikal yang boleh dilaksanakan oleh pihak yang berkuasa penuh bersabit pengampunan diraja itu, iaitu ke bawah duli yang di Pertuan Agong yang berhak mengarahkan sekretariat lembaga pengampunan tanpa keperluan gubal mana-mana peruntukan perundangan, apatah lagi peruntukan dalam perlembagaan sekalipun. Sebagai contoh, satu panduan kriteria wajib panduan permohonan pengampunan diraja boleh dikeluarkan yang boleh senaraikan dengan jelas bahawa mana-mana banduan yang sedang menghadapi perbicaraan jenayah lain tidak berhak memfailkan pengampunan diraja sehingga pertuduhan-pertuduhan lain itu selesai terlebih dahulu. Pakar perundangan berpandangan pindaan perkara 48/4 Perlembagaan Persekutuan bagi mengatasi kelompongan dan kesamaran berhubung kedudukan ahli parlimen yang dihukum penjara melebihi setahun dan denda tidak kurang RM2,000 sukar dilaksanakan kerana memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat. Malah, jika pindaan berkenaan dibentangkan oleh kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan dibahas di Parlimen sekalipun, usul itu sukar diluluskan kerana ramai dalam kalangan wakil rakyat terutama dari UMNO tidak akan menyokongnya. Ini kerana pindaan berkenaan akan memberikan impak besar dan menjejaskan peluang sebahagian besar pemimpin tertinggi UMNO termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kini dibicarakan di mahkamah atas 47 pertuduhan menyeleweng dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi YAB. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, pindaan kepada perkara 48 berkenaan sukar dilaksanakan sekarang kerana kerajaan pimpinan Ismail Sabri tidak mempunyai sokongan majoriti 2/3 di Parlimen. Justru itu, Hanif Katri berkata, sehingga kerajaan berjaya memperoleh sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen daripada blok penyokong dan pembangkang, maka pindaan berkenaan hanya akan tinggal harapan dan angan-angan sahaja. Semestinya dalam keadaan kerajaan rapuh dan hanya tinggal tidak sampai setahun penggal parlimen ke-14 untuk matang, saya melihat kita tidak akan berjaya untuk memindah perkara 48 Perlembagaan Persekutuan ini. Kita hanya boleh berharap kerajaan baru dibentuk menerusi mandat pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan membentangkan usul untuk memindah perkara 48 Perlembagaan Persekutuan nanti. Yang dipertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim bahawa kerajaan perlu meneliti semula perkara 48/4 Perlembagaan Persekutuan apabila wujud kelompongan dan kesamaran membabitkan seorang pesalah jenayah dalam kalangan ahli parlimen yang dijatuhi hukuman penjara dan denda tetapi masih boleh mengekalkan statusnya sebagai wakil rakyat. Rais berkata, disebabkan ketidakjelasan tersebut bermakna sekali lagi lembaga pengampunan tidak memutuskan petisyen berkenaan, selama itulah status ahli parlimen yang dijatuhi hukuman masih boleh dikekalkan. Sementara itu, Hanif Katri berkata, lembaga pengampunan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong sewajarnya mengeluarkan kenyataan segera
jika mereka mendapati Baginda sukar memberikan pengampunan kepada mana-mana panduan, termasuk bekas Perdana Menteri itu, mempunyai banyak kes lain yang sedang dibicara di mahkamah ketika ini. Beliau berkata yang di Pertuan Agung boleh menitahkan lembaga pengampunan mengeluarkan surat atau bersidang segera untuk menolak permohonan pengampunan dihantar mana-mana banduan termasuk Najib yang mempunyai kes lain yang sedang dibicarakan di mahkamah. Baginda tidak perlu menunggu banduan berkenaan dimasukkan ke dalam senarai. Jika dalam fikiran yang di Pertuan Agung bahwa permohonan itu tidak perlu dipertimbangkan Baginda dan lembaga pengampunan, maka dokumen berkenaan tidak perlu dilayan kerana banduan berkenaan mempunyai kes lain sedang dibicara di mahkamah. Maka tidak perlu dimasukkan dalam senarai untuk mesyuarat badan berkenaan. Saya berpandangan Agong mempunyai kuasa budi bicara yang menyatakan dalam keadaan tertentu di mana Baginda berkuasa mengarahkan lembaga pengampunan supaya mengeluarkan surat atau mengadakan mesyuarat ringkas bagi menolak permohonan seseorang yang tidak mencapai kriteria tertentu, termasuk ada banyak kes sedang dibicarakan di mahkamah, katanya. Hanif berkata, tindakan itu perlu bagi membolehkan proses pengampunan terhadap seseorang banduan itu ditolak kerana tidak mencapai keperluan atau syarat tertentu. Jika lembaga pengampunan mengeluarkan surat penolakan berkenaan, maka secara otomatik seseorang banduan termasuk Najib hak untuk mendapatkan pengampunan dan mungkin hilang kedudukan sebagai ahli Parlimen Pekan jika semakan kehakiman dilakukannya tidak berjaya. Jika Agong mendapati seseorang banduan mempunyai banyak kes dan perlu turun naik mahkamah, maka Baginda boleh menolak permohonan pengampunan individu berkenaan kerana prosiding terbabit akan mengambil masa bertahun lagi. Dalam pada itu, Hanif Khatri menjelaskan Najib tetap tidak boleh bertanding jika PRU15 diadakan dalam masa terdekat kerana tertakluk kepada perkara 48 Fasal 5 Perlembagaan Persekutuan. Sekarang Najib hanya diberikan pengecualian penggantungan pengosongan kursi pekan, tetapi jika Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat, kursi semua orang akan tergugur secara otomatik. Jadi pengecualian di bawah perkara 48 Fasal 4 Perlembagaan Persekutuan tidak akan terpakai jika Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat. Najib hanya boleh bertanding PRU15 jika beliau membuat permohonan baru di mahkamah untuk menggantung sabitan hukuman penjara dan denda ke atasnya sehingga selesai proses semakan kehakiman dan pengampunan diraja. Namun perkara itu hampir mustahil untuk diperolehinya, katanya lagi.